Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart, I feel so blessed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sambungan kita 689 ya. Masuk dalam maudhu' yang baru ataupun tajuk yang baru, fadilat usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba ad-dunya halala isti'fafan an al-mas'alah wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarihi, ba'athahu Allahu yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamari laylah al-badr wa man talaba ad-dunya halalan mukasiran mufakhiran mura'iyan wa laqiya Allah ta'ala yawmal qiyamah wa huwa alaihi ghadban." Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal untuk menjauhkan diri daripada meminta-minta, dan usaha untuk keluarganya dan untuk baik dengan tetangganya, akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, mukanya bagaikan bulan purnama. Dan sesiapa yang mencari dunia halal untuk memperbanyak dan berbangga dan sombong, akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sedang Allah murka kepadanya. Jadi kita masuk dalam bab usaha, fadilat usaha, kasab dipanggil ni. Dalam usaha ni, kasab, usaha yang kita lakukan di atas dunia, yang kita ni hidup, satu daripada keperluan ialah berhajat kepada keperluan asasi dipanggil. Jadi bila keperluan asasi ini melibatkan dalam semua hal yang tak dapat kita nak elak ataupun kita nak lari, dan di dalam tanggungjawab inilah difardukan kepada kita bagi seorang suami yang bertanggungjawab memberi nafkah
kepada isteri dan anak-anak mereka yang menjadi satu kewajiban. Dalam skala keperluan asasi yang menjadi tanggungjawab bagi seorang suami. Jadi itu tak dapat tidaklah kita nak kena bagi. Jadi bila kita nak membelanjakan dalam kehidupan sehari-hari, maka memerlukan kepada sumber pendapatan. Jadi sumber pendapatan yang dipanggil kasab, usaha-usaha yang kita lakukan, apa juga dalam pekerjaan yang kita buat, yang dilakukan itu adalah kasab kita. Jadi kita ni dalam Islam, Nabi menyuruh kita kena berusaha dengan sendiri. Makna kita nak kena berusaha bekerja dengan sendiri, daripada kita mengharap menadah tangan meminta-minta kepada orang ini satu perkara yang Nabi tidak suka. Itu diceritakan dalam satu kisah seorang sahabat yang Nabi panggil dia ni susah sangat. Nabi kata, di rumah kamu ada apa? Dia kata ada selembar tikar, ada satu buyung isi air orang dulu kan. Jadi Nabi kata, kau bawa benda tu mari sini. Bila dibawa, Nabi lelong. Jadi sahabat ni jadi terdiam, tak kata apa, dah lah benda tak ada. Nabi lelong. Nabi kata, siapa boleh beli ni? Jadi sahabat letakkan harga yang paling tinggi, itulah sahabat yang layak menerima. Nabi jual. Bila Nabi jual, duit tu Nabi bagi dekat sahabat ni. Nabi kata, kau pergi beli kapak, beli tali, kau masuk lautan, tebang kayu, pergi jual. 15 hari baru jumpa aku balik, kata Nabi. Kalau tak cukup 15 hari jangan jumpa. Dia cukup 15 hari, datang balik jumpa Rasulullah. Jadi dia pun ni amanah, sebab Rasul Allah suruh. Dia pun pergi beli kapak, beli tali, masuk hutan, tebang kayu. Cukup genap 15 hari, dia mari jumpa Rasulullah. Nabi tanya macam mana? Dia kata, alhamdulillah, selama 15 hari itu maka rezeki dia bertambah-tambah. Itulah Nabi kata, yang usaha yang dikehendaki lebih baik daripada kamu menadah tangan meminta-minta kepada orang. Teruskan. Itu kita tengok zaman dulu tuan, ya, kita pun zaman dulu pun pakai dapur kayu juga kan. Jadi kayu ni berharga. Kita teringat zaman kecil-kecil dulu ni, kalau kayu pokok getah mati ni berebut, pakat nak ambil, nak tebang, nak buat kayu api. Pelepah kelapa jatuh, hak yang masak tu pun dijemur bagi kering, disimpan, nak buat kayu api. Jadi zaman tu memang Nabi kata, itulah usaha yang lebih mulia daripada kamu meminta-minta. Pergilah, buatlah usaha kamu. Jadi itulah yang kita ni, sampai pada zaman kita pun, generasi yang akan datang lagi pun, sebelum berlakunya kiamat, usaha-usaha ini tak dapat kita nak lari, kita kena buat kerja. Jadi itulah kata Nabi dalam sabdanya tadi ini. Dia kata, sesiapa yang mencari dunia yang halal untuk menjauhkan diri daripada meminta-minta, dan usaha untuk keluarganya dan untuk baik dengan tetangganya, akan dibangkitkan di akhirat besok. Wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Dibangkitkan di akhirat besok bagaikan bulan yang purnama. Bulan yang mengambang penuh sebiji nampak. Maknanya kita dibangkitkan di hadapan Allah esok berseri-seri, bercahaya-cahaya. Ini hasil usaha yang kita buat. Kita belanja untuk anak isteri kita, dan tidak ketinggalan juga untuk jiran-jiran tetangga kita. Jangan kita kenyang perut kita je. Buat jiran tetangga dia biarkan kelaparan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa li nafsihi aw kama qala. Nabi kata, tidak beriman seseorang kamu sehingga mana dikasihkan saudaranya sebagaimana dikasihkan dirinya sendiri. Jadi kita ni kena ada sifat kasih sayang dengan orang, jiran-jiran tetangga kita.
Kena ambil tahu juga dia makan ke tak makan, dia kebuluran ke tak, lapar ke tak. Jangan kita kekenyangan bagaikan ular sawah yang kenyang, jiran kita tidur kelaparan. Berdosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Ni, bab tu kita dalam bab jiran. Dalam bahasa Arab dia kata jiran, kita pun pinjam bahasa Arab jiran. Jiran. Jadi apabila jiran kita ataupun jiran kita ni dalam keadaan kebuluran, kelaparan, kita kekenyangan, Nabi kata tidak beriman. Jadi berat tu. Dalam hadis tu banyak kupasan para ulama yang mengupas, menghuraikan hadis tu dalam banyak segi. Jadi salah satu sudutnya, maka kita tidak dikira orang yang beriman apabila kita membiarkan jiran kita dalam kelaparan. Jadi kita kena bertanya khabar juga. Kadang-kadang bila kita bertanya dan tuan, jiran kita ada yang ibu tunggal, anak ramai, ada anak yatim dan sebagainya. Ada di kalangan orang-orang miskin, orang fuqara. Jadi banyak dalam masyarakat, kita kena ambil tahu juga. Jadi apabila dibelanjakan, kita mencari di atas muka bumi ini rezeki-rezeki yang halal, lalu kita membelanjakan untuk keluarga kita, itu dikata wasa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarih, dan kita memberikan kepada juga tetangga kita, maka dibangkitkan di akhirat besok, ba'asahullahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamri lailatul badr. Dibangkit kita besok seumpama bulan purnama. Kita ni cantik, segak, berseri-seri, bercahaya-cahaya, orang yang membelanjakan. Sebab tu kalau kita buka dalam huraian kitab Muhimmah pada ilmu hadis Nabi, dibicarakan dalam bab tanggungjawab. Jadi menjadi kewajiban dan pahala yang amat besar bagi seorang ayah yang membelanjakan walaupun 1 dinar, duit dulu dah zaman Arab tu, kepada keluarganya, maka Allah menggandakan pahala yang besar di hari akhirat besok. Sebab tu kita tak boleh merungut, tuan-tuan. Ibu bapa jangan mengungkit-ungkit duk merungut. Aku membelanjakan bagi duit kau orang makan minum. Jangan duk bunyi macam tu. Kalau nak bunyi-bunyi macam tu, tak usah menikah, duduk bujang sampai ke mampus. Tenang, tak ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Anak bini tak ada. Jangan duk bunyi. Dia boleh duk ungkit, duk bunyi pula. Engkau orang senang-senang dia nak makan minum, aku susah payah cari. Memang tanggungjawab engkau lah. Kenapalah jadi bodoh macam tu? Jangan ungkit. Itu kewajiban. Dalam khutbah nikah tu dibaca dah. Juru nikah tanya faham, mengangguk macam pokka. Punya faham. Bila dapat anak 2-3 orang bunyi. Jangan cari pasal tu. Ni kita geram pasal duk bunyi ni. Kadang-kadang bini mengungkit tak? Bini jenis mulut celupa. Dia bunyi pok-pek bunyi kan, macam beretih dalam kuali. Kau bunyi buat apa? Kalau nak bunyi-bunyi tak usah menikah, duduk bujang situ. Tenang cerita. Kalau dah menikah ni memang ada tanggungjawab macam tu lah. Anak dan suami ni, kalau kita tengok dalam sebuah rumah tangga ni, dia sebagai seorang model. Kalau sebuah sekolah, dia seorang model tu, guru besar. Sebab tu kata Al-Syahid Al-Ustaz Hasan Al-Banna, Al-Ummu Al-Madrasah. Ibu tu, isteri tu ibarat macam sekolah. Siapa modelnya? Suami, guru besar. Anak muridnya siapa? Anak-anak kita. Tu Al-Syahid Al-Ustaz Hasan Al-Banna membayangkan gitu. Sebab tu kita nak cari ibu yang nak mendidik anak kita, Nabi suruh cari ibu yang beriman, orang yang solehah, keturunan yang baik, yang boleh melahirkan zuriat yang ramai. Bukan dicari pada rupa cantik. Kalau cantik si bunga dedak tak berguna tuan. Harap kau rupa cantik, perangai macam setan, nak buat apa?
Kita nak cantik itu dari segi iman. Kalau rupa lebih kurang tak apa, hitam pun tak apa, janji iman tu, yang itulah berharga bernilai seumpama mutiara yang disimpan dalam peti, bila dibuka memancarkan cahaya yang gilang gemilang. Itu kita nak macam tu. Jadi bila hasil kita pakat bekerja, ni zaman sekarang ni pula ibu-ibu bekerja kan, isteri kerja, suami kerja, jadi pergaduhan yang besar kita. Bini kata ni hasil kerja, pendapatan, gaji saya. Suami kata bagilah sama. Tak, dia kata ni hak saya, awak yang kena bagi kan. Jadi bertengkar kita. Dalam tanggungjawab membelanjakan harta ni kewajiban kepada suami. Isteri tidak mewajibkan, tapi dia boleh membantu dengan ikhlas, dengan hati yang penuh kerelaan. Suami tak boleh paksa. Jika dia bagi suatu bantuan sebagai sokongan, kalau hak hasil pendapatan dia, yang tu terserah kepada isteri. Jangan kita paksa dia. Jadi hak kita ni, kewajiban kita suami ni memang dah diwajib fardu. Beri makan, belanja pada rezeki yang halal. Tu ingat juga bagi pasukan-pasukan yang beruniform, polis-polis, immigration, custom, penguatkuasa, majlis pemandaran, dewan bandaraya dan sebagainya, JPJ, ini jabatan-jabatan yang terkenal dengan budaya rasuah. Tolong jangan bawa balik duit haram tu, jangan diberi makan pada diri kita dan anak-anak. Jangan ambil duit haram. Saya ceramah di Bukit Aman bersama sapu buat rasuah tu, kena sebut. Tak kira ada depan polis tu kan, tapi memang kena sebut. Kita ceramah di CPJ Ipoh, Jabatan Pengangkutan Jalan Ipoh, saya sebut masalah rasuah. Tolong jangan ambil duit haram ni. Sebab Nabi tak suruh ambil. Nabi kata man talabad dunya halala isti'fafan anil mas'alah wa sa'yan ala ahlihi. Ini yang Nabi suruh. Jangan ambil duit haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Nabi kata yang memberi rasuah, yang menerima rasuah masuk neraka, haram belaka. Jangan ambil duit tu. Sebab kita balik hasil daripada wang ni kita membelanjakan dalam soal makan dan minum. Bila kita makan minum akan menjadi dua, satu hampas dibuang, satu jadi sumber untuk membesarkan badan kita. Jadi bila badan kita dibesarkan dengan hasil yang haram, fannaru aulabih, disebut fannaru aulabih, maka neraka lebih utama baginya, bagi daging-daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Tu kena jaga. Sebab tu dikupas juga dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah. Kata almarhum Syekh Abdullah Nasih Alwan, bila isteri kita mengandung, kita buat balik daripada sumber yang haram, bini kita makan, membesarkan anak dalam kandungan, sebahagian daripada makanan menjadi susu kepada ibu. Anak bila beranak, anak-anak tu isap daripada susu ibu, susu yang dibekalkan sumber yang haram. Sebab itu anak kita jadi anak yang tak berguna. Dalam pendidikan jadi masalah. Tu ulama tu, almarhum Syekh Abdullah Nasir Awan, dia kaji sampai macam tu. Dia kita timbul masalah tu garu kepala. Kenapa lah anak aku ni susah sangat, degil sangat, payah tak dengar cakap, melawan ibu. Kena kaji balik daripada mana sumber pendapatan suami dia bawa balik. Bila bawa balik, anak bini telan je kan. Ada anak bini tanya, abang ambil mana ni, halal ke haram? Tanya je, kena pelempang mampu kan. Dia tanya macam tu. Dia kata kau nak makan, tak nak makan sudah, jangan cakap banyak kan. Tak ada bini tanya. Tapi zaman Rasulullah SAW, suami nak pergi kerja, isteri, anak-anak, dia pesan, wahai suamiku, peliharalah sepanjang pekerjaan kamu, bawa rezeki yang halal kepada kami. Anak pula pesan, wahai ayah, kembali nanti, bawa rezeki yang halal untuk kami. Suami tak marah. Tapi zaman kita, kalaulah isteri anak sebut macam tu, saya rasa mampu
bergaduh besar. Zaman Rasulullah tak? Isteri pesan, anak pesan. Suami kata apa? Alhamdulillah washkurulillah. Terima kasih, bersyukur, memuji Allah, segala pujian bagi Allah. Dapat isteri tolong mengingatkan suami, dapat anak tolong ingatkan ayah, supaya bawa balik hasil usaha kasabnya kembali ke pangkuan mereka dengan sumber-sumber yang halal. Boleh rujuk dalam kitab Muhimmah pada ilmu hadis. Jangan rujuk berita harian, Metro tak jumpa, utusan tak ada. Tengok dalam kitab Muhimmah. Jadi inilah yang Nabi ni tuntut, mencari yang halal ni satu perkara yang fardu, bukan perkara yang sunat. Harus fardu mencari yang halal. Tu Nabi kata man talaba, makna dituntut tu. Barang siapa yang menuntut di atas dunia mencari yang halal, an al-mas'alah wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarih, maka ba'athahu Allah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Inilah orang yang akan bangkit di akhirat besok. Nabi kata dengan keadaan wajah berseri-seri seumpama bulan purnama. Dan sebaliknya pula, wa man talabad dunya halalan mukasiran mufakhiran mura'iyan lafiyallahu ta'ala yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa mencari dunia dengan yang halal juga, tapi dilonggok-longgokkan, diperbanyak-banyakkan untuk dia saja, dan berbangga-bangga, sombong dengan harta yang banyak dia, kedekut nak mampu kan? Tu kata tuan guru saya arwah Syekh Azmi, dia kata tak hidung masjid, kedekut nak mampu kan? Jadi duk sombong dengan harta dia. Dia kata akan berjumpa dengan Allah di hari akhirat besok dalam keadaan hari kiamat, sedangkan Allah murka kepadanya. Bila bangkit dengan kemurkaan Allah, sudah pasti ianya akan dimasuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sombong dengan anak bini, sombong dengan jiran, sombong dengan semua orang. Harta kekayaan dilonggok, dihimpun, dikumpul, sampai mati naik lori ayam, tuan-tuan. Ni kisah benar berlaku dalam masyarakat. Hidup sombong, kereta mewah, Merc, Porsche, Rolls Royce, kereta mewah-mewah import, rumah besar, surau masjid lalu lalang gitu aja, pandang pun tak. Bila mati, tuan-tuan, naik apa? Lori ayam yang bawa pergi pasar borong. Kereta jenazah tak ada, semua habis, orang dah ambil. Munasabahkah dalam satu masa macam tu? Tu Allah nak tunjuk kebesaran Tuhan. Jangan sombong. Kenapa tak naik kereta mewah kau? Bawa dengan Merc tak boleh ke? Hindu Cina bawa dengan Merc boleh? Tak bawa. Kesudahan sahabat kita balik basuh lori. Dia kata, ustaz saya ada lori tapi penuh dengan tai ayam lah, bawa ayam pasar borong. Kawan saya kata, tak apa, tolonglah balik basuh. Bila mandi jenazah, tuan-tuan, ditolak keluar, ulat keluar ni, besar-besar ni, ulat hidup, membuak-buak keluar kok mulut, kok hidung, kok bawah, semua keluar. Sebab sahabat saya ni dia agama tentera, ustaz dalam kagak, dah pencen. Dia pergi kuliah malam tu, lepas kuliah ada sama Allah tunggu kat luar. Dia kata, ustaz boleh tak tolong tengok ayah saya? Kenapa? Tak tahu, kata dia, ayah saya ni, dia kata tak bergerak-gerak, sampai ayah mati pun tak tahu. Anak tu kata, anak maaf, pergilah dengan ustaz ni 2-3 orang, masuk rumah, ya Allah, busuk tuan-tuan, macamkan bangkai seminggu tak dikebumi, tak ditanam. Satu rumah busuk. Tanya dah berapa lama ni? Dia kata baru berapa jam dah, 3-4 jam ni je.
Tapi busuk bagaikan bangkai seminggu yang tak ditanam tuan. Satu rumah busuk. Allahu Rabbi. Panggillah anak dia, ayah kau dah mati, mari kita tolong mandikan. Dia kata, ustaz buatlah, saya bayar berapa pun. Allahu Akbar. Masih berbangga dengan harta duit dia lagi tu. Ustaz tolong buat je, saya bayar berapa pun. Cakaplah. Tuan kata anak, jika anak yang soleh, dia sama-sama memandikan, dialah yang berhak mandikan jenazah ayah. Bila dah mandi ditolak keluar, angkat tonggeng keluar lagi. Kalau di kompor, dia kata kawan saya ni sebesar tu penutup kipas, penuh, melimpah, boleh melimpah. Allah, tuan-tuan, inilah kita takut ni. Pada mati itu dah ditunjuk dalam keadaan yang macam tu. Dah selesai semua, dikafankan, bawa pergi tanam. Bila ditanam tuan-tuan, kita baru duk timbuh tanah, dah basah, tanah dah basah, busuk. Kawan kata tolong cepatkan sikit, timbuh duk dalam talqin, duk bagi dah tanah basah. Bermakna jenazah sudah tenggelam dalam air yang busuk. Berapa kaki kita gali kubur? 6 kali 4, 6 kaki, lebar 4 kaki. Jenazah dah jatuh, duduk tenggelam dalam air yang busuk. Kita tak sempat balik ni, baru duk timbus, duk talqin, tanah dah basah. Itulah yang kita takut, yang Allah kata, Nabi sebut, wa man talabad dunya halalan mukasiran mufajiran mufakhiran muraiyan wa laqiyallahu ta'ala yawmal qiyamah wa huwa alaihi khasban. Kita takut macam tu, murka Allah. Jadi carilah dengan harta, walaupun kita dapat yang halal, belanjalah kita pada jalan Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kesenangan di hari akhirat. Jangan kedekut, Allah ganti berlipat kali ganda. Begitu juga belanja pada anak isteri menjadi kewajiban, dan satu pahala yang besar kita belanja ni. Walaupun 1 dinar, Allah memberi pahala yang berlipat kali ganda. Jadi itu nak, insya-Allah, mudah-mudahan usaha-usaha yang kita buat dengan mencari rezeki yang halal, dibelanja pada jalan halal itu, mendapat keberkatan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sambung besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you,